Saya daripada Unisel Bestari Jaya. Sisi Jaya. Saya kenalkan diri saya dulu . Okey, boleh. Nama saya Nurul Alia Natasha. Diploma daripada PKK Unisel. Boleh saja minta panggil apa, puan ke? Cikgu. Panggil cikgu je lah, panggil cikgu je. Okay. Boleh puan, boleh cikgu kenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Siti Nur Atika binti Abu Khalid. Umur saya 27 tahun. Saya berpengalaman dalam mengajar kanak-kanak umur 5 tahun dan 3 tahun dalam 3 tahun adalah 3 tahun 4 bulan macam tu. Saya nak tanya, dalam cikgu jadi guru tadika ni, apa cabaran yang cikgu telah lalui sepanjang jadi cikgu ni? Cabarannya saya lalui tu ialah macam ni. Cabaran yang saya lalui tu kita kan ada setengah parents dia nak anaknya pandai, cepat, boleh yang itu, boleh cepat nak kena nombor, cepat nak kena huruf. Tapi kalau kita kan kita ni bukanlah sentiasa dengan anak, dengan budak tu kan, biasanya dengan mak dengan ayah tu diorang lebih lama, jauh lebih lama dari kita. So kita boleh buat sekadar mana yang kita mampu untuk kenal apa kelemahan budak tu. Kanak-kanak tu dia boleh kenal 1 sampai 10 je. Tapi yang parent harapkan dia boleh kenal lebih jauh daripada tu. Kan, betul tak? Ya, anak aku pandai lah, anak pandai ni. Tapi sebenarnya anak dia boleh tahap tu lah, 1 sampai 10. So sebenarnya mak ayah tu kena lebih bagi fokus daripada kita sebenarnya. Perasan tak? Sebab kita tak hidup lama dengan anak dia. Yang hidup lama adalah mak ayah. So sebab tu dalam dalam tadika kan kita ada jumpa mak ayah, bagi tahu macam mana perkembangan anak dia, mana setakat mana yang boleh kan, yang selebihnya komitmen daripada mak ayah jugalah. Dan yang lainnya saya perasan ada setengah cikgu yang datang lah, maksudnya macam praktikal ke apa ke, bukanlah saya cakap siapa, tak ada. Maksudnya ada yang geli lah untuk basuh berak budak. Kalau terkena sikit dia dah macam marah. Benda tu memang cabaran yang sentiasa kita akan hadap benda tu. Macam sentiasa lah budak terkencing ke kat kita, berak ke, sebab benda tu tengok kecil. Tapi bagi ada orang lain benda tu macam bagi dia suka lah. Dia tak suka, dia marah budak tu. Macam tu. Banyak lagi lah. Okay. Dalam bidang ni, jaga, dengar tak? Dengar tapi slow sikit Sarawak lagi. Okay. Dalam bidang ni, adakah menjaga kanak-kanak mempunyai risiko yang tinggi? Bagi saya, ya, risiko tu agak tinggi lah. Kalau kita risiko tu sebab kalau kita contoh lah, kita jaga anak-anak autism ke kan, kita mudah terlepas pandang. Satu budak-budak kalau bergaduh, maksudnya dia bukanlah gaduh, kalau kawan dia buat kawan dia, kita tak nampak kan. Kita tak tahu parents dah ambil gambar kan, betul tak? Kita kata, teacher kenapa dengan anak saya ni kan. Kita jaga tapi ada part yang kita tak nampak tu membuat risiko untuk kita lah. Tengoklah sampai boleh report polis, sampai jadi kena saman. Tapi itu antara yang orang kata itulah risiko dia. Tapi kalau yang kebaikan dia tu, kalau kita dapat parents yang boleh terima, so kita ceritalah kenapa anak dia jadi macam tu kan. Sebab itulah sebelum datang sekolah tu kan, dalam satu buku untuk tadika tu ada satu buku tulis kita cek badan dia, ada lebam ke tak ada lebam, padahal benda tu daripada rumah sebenarnya. Bila dah sampai ke sini dia jadi macam
salahkan kita lah. Saya boleh saman pernah tau. Saya pernah hadapi tempat lain lah. Tapi saya rahsiakan lah tempat tu kat mana. Dia datang, anak tu datang tapi nak kata kesalahan tu bukan pada cikgu lah sebab lebam sangat. Takkanlah budak boleh buat sampai macam tu. Lepas tu besoknya kita buat satu borang, okey, cek badan dia ada lebam tak? Cikgu kelas masing-masing cikgu Taska ke Tadika kan. Cek dekat dia punya mulut ke. Sebab tu kalau setiap pagi kalau parent datang dengan anak dia kan, kita jangan tanya bapak dia, kita tanya anak dia, hari ni sihat ke? Contohnya Haikal sihat ke hari ni? Okey tak? Macam tu. Macam tak okey je tu. Nanti maknya akan cakap lah, oh dia gaduh dengan adik dia kat rumah tadi. Macam tu lah. Kita note lah semua tu. Sebab benda tu kalau ada parents yang jenis nak saman, dia tahu dia bayar je. Kita ni menjaga macam tu. Okay. Apa yang Puan akan lakukan kalau berdepan dengan ibu bapa yang mempunyai banyak kerenah? Saya dah biasa, saya dah biasalah hadap yang baik kerenah tu. Yang baik kerenah tu, yelah biasalah mungkin diorang nak yang terbaik untuk anak-anak dia, betul tak? Anak aku ni kenapa kan macam ni datang sekolah, bengkak sini, patah ni, maksudnya ada yang pernah ada kes patah tangan lah apalah kan. Kalau jadi macam tu, kerana tu kita kena banyak berterus terang lah sebenarnya. Dengan kalau sebab parents tu dia nak tahu, dia perlukan berterus terang daripada cikgu kan. Sebab tu terus terang tu kita cakap lah hari ni sebab kan akan ada buku tu, dia makan apa hari ni, dia minum air apa, susu berapa kali kan. Kalau yang kerana ni saya sebagai cikgu, saya akan terus terang je. Hari ni saya minta maaf lah hari ni Isyad dengan ni adalah bergaduh sikit. Kita terus terang. Terus terang dengan parents. Tapi terus terang tu biarlah agak-agak sikit, jangan terlalu sangat kan. Macam tu. Jangan ada lagi rasanya tapi banyak betul nak cakap ni. Macam tu lah. Sebab kita berdepan dengan parent ni kita kena sebab tu kalau ada orang datang kita cakap dengan anak dia je, kata kita fokus ke anak dia lah. Kalau parent yang jenis cakap anak saya minum, sebab mungkin dia cerewet bab macam anak saya makan tak hari ni, teacher anak saya tak makan macam ni kan. So kita ambil lah, oh anak pun tak makan yang ni, okey kita tak bagilah makan ni. Biasanya cerewet bab tu je kan. Biasanya kalau cerewet anak dia luka, apa lagi, anak saya ni tak boleh makan yang ni teacher. Okey tak apalah. Biasanya cerewet tu je lah. Apa lagi yang awak rasa benda yang parent boleh cerewet? Selain anak dia luka, selain anak dia makan apa lagi? Kalau anak dia tak boleh ni kot terdedah panas ke apa ke. Yang eczema semua tu kan. Tu semuanya macam yelah bukanlah cerewet. Kalau eczema tu mungkin dia kena anak saya ni kena bagi siapa ubat, kena sabar sikit lah, teacher jaga anak saya ni nak menangis je kan. Macam tu. So kita lah pula main peranan nak macam mana budak tu selesa dengan kita. Okay. Saya nak tanya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dapat meningkatkan kemahiran motor halus dalam setiap aktiviti yang diorang lakukan? Budak untuk kanak-kanak 4 tahun tu, kalau kita buat aktiviti dengan diorang kan kita nak tengok apa yang dia boleh capai, apa perkembangan yang dia boleh faham, dia dah tahu apa yang dia kena fokuskan kan. Kalau kita buat aktiviti, bila kan kita kena buat dulu, kita ajar dulu okey buat macam ni, nanti dia akan buat. Dekat situlah kita tahu sejauh mana kefahaman dia tu. Dengan nombor ke, dengan huruf ke, macam itulah. Sebab saya pernah ajar juga budak 4 tahun. Kalau yang 4 tahun tu ada yang betul-betul boleh cepat-cepat je dia dapat. Ada yang 4 tahun tu yelah budak-budak kan mesti ada kekurangan dia. Ada yang boleh buat sini, ada yang boleh sampai sini. Tapi saya pernah jumpa lah yang 4 tahun tu memang cepat. Dia nak beralih ke tempat lain. Dia kata tunggu sabar.
kita tunggu kawan-kawan dulu. Macam tu. So, sebab budak-budak kanak-kanak ni dia suka terdedah kepada aktiviti yang menarik. Bila menariknya aktiviti tu, dia cepat je ingat. Macam tu lah. Uh, kalau kanak-kanak berumur 5 tahun pula, 5 tahun, macam mana dia punya nak dapat tingkatkan kemahiran motor halus dalam setiap aktiviti yang diorang lakukan umur 5 tahun? okey, 5 tahun tu, 5 tahun sebenarnya kanak-kanak tu sebenarnya dia dah boleh tau, dia dah boleh faham. 5 tahun pun ada yang dah boleh bercakap. So, tengok cikgu lah, cikgu kena menggunakan perkataan ayat yang mudah untuk bagi budak tu faham. Bila kita buat sesuatu aktiviti untuk motor halus tu, diorang boleh dapatlah daripada aktiviti yang kita buat tu. Bila dia dapat, dia akan cepat dapat bila aktiviti tu menarik. Aktiviti tu seronok. Seperti contoh lah, kawan. Apa dia? Tak dengar lain dulu. Thailand. Mahal lah. Sangkut-sangkut. Aku slow. Okay. Tak dengar lah suara. Suara tak dengar, dia tak keluar suara. Hello, dengar? Ha? Okay, Dengar baru tak? dengar. Okey, Baru boleh dengar. saya bagi contoh kat awak lah. Kalau motor halus tu, apa yang awak nak buat untuk seorang kanak-kanak tu? Saya bagi tahu awak dulu, awak nak buat apa? Kalau aktiviti motor halus tu contohlah, awak nak praktikal kan? Okey, cuba awak mainkan, awak mengajar budak 4 tahun. Apa aktiviti motor halus yang awak nak buat untuk orang? Contohlah, saya nak tanya. Melukis. Okey, melukis. Melukis, budak 5 tahun pun kalau buat melukis pun dia tak boleh lagi kan. Dia tak sepenuhnya boleh lagi. Sebab kan ada macam yang ada titik-titik sambungan tu kan. Itu je lah yang boleh menguatkan motor halus dia. Crayon boleh, crayon kan dia macam kasar sikit kan. Betul lah. Okay. Dapat ke? Saya jawab ke soalan yang awak tanya tu? Jawab kan? Jawab. Okay. Pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam perkembangan motor halus kanak-kanak? Penambahbaikan motor halus ni. Apa soalan tadi? Apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam perkembangan motor halus kanak-kanak? Penambahbaikan. Penambahbaikan tu yelah, bukan untuk motor halus kan dia pelbagai lagi aktivitinya, bukanlah sekadar melukis saja kan. Tu saya cakap sebenarnya kan penambahbaikan ni memang budak-budak dunia ni bermain. Bila dia bermain dengan sepanjang saya mengajar ni yang saya nampak budak-budak penambahbaikan tu aktiviti dia kena menarik je. Menarik, kalau dia menarik dia akan minat lah benda tu. Dia penambahbaikan tu dia akan join aktiviti tu. Dia suka. Sebab saya pernah ajar budak 5 tahun, saya buat satu aktiviti tu adalah aktiviti motor kasar. Sayang. Aktiviti motor kasar tu, ya Allah, dia kata, kenapa awak terkencing ni? Tak ada, best lah main tu cicing sampai saya terkencing. Macam tu. Dia sampai terkencing, sampai dia terlalu seronok. Kalau aktiviti tu kalau best, mesti budak seronok. Tu je.
Penambahbaikan tu Faham. macam tu lah, kita menambahkan lagi aktiviti yang lain daripada yang biasa orang buat. Kita buat yang aktiviti lain lah. Itulah penambahbaikan yang saya rasa patutlah. Okey. Um, Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 tahun dapat mengembangkan kemahiran motor kasar dalam aktiviti harian? 4 dengan 5 tahun pembutuh kasar. Hmm. Boleh dapat mengembangkan tu boleh lah. Dia mestilah at least kalau kita buat tu dia dapat lah sikit. Dia kalau dapat sikit pun okey dah. Ah, Boleh, memang apa pun aktiviti tu dia akan mendatangkan perkembangan dan kefahaman dia. Dia akan faham. Sebab aktiviti tu dia dapat objektif tu lah. Oh macam ni ke teacher? Macam tu. Apa-apa perkembangan mesti dia akan dapat. Cuma aktiviti tu lah kena menarik. um, pada pendapat Puan, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam perkembangan motor kasar kanak-kanak? Untuk kasar kanak-kanak Hmm. penambahbaikan. Penambahbaikan untuk motor kasar kanak-kanak. Penambahbaikan penambahbaikan tu mungkin selain daripada aktiviti kan, betul? Yes. Selain daripada buat aktiviti yang menarik, Di, selain itu, macam aktiviti yang melibatkan macam lari setempat ke kan, hmm, dia baling bola ke, pas-pas kat kawan dia, itu semua pun kalau itu pun satu senaman kan, hmm, untuk kesihatan dia baik. Yelah dia aktif. Untuk hmm, kasar yang bukan sekadar aktiviti warna atau yang dalam kelas je. Dia melibatkan sukan pun aktiviti motor kasar juga. yeah. Hmm. Berkomunikasi apa semua tu boleh jadilah. Okay. Mengapakah kemahiran manipulasi penting dalam perkembangan fizikal bagi kanak-kanak berumur 4 dan 5 tahun? Apa kepentingan dia? Mengapakah kemahiran manipulasi penting dalam perkembangan fizikal bagi kanak-kanak berumur 4 dengan 5 tahun? Penting kerana yelah apa pun aktiviti yang dia buat tu itu melibatkan harian dia tau. Harian dia yelah untuk kebaikan itu, untuk survive dia. Maksudnya dia datang sekolah, dia dah tahu dah dia nak pergi tandas macam mana, segala aktiviti yang dia dapat tu macam motor kasar, motor halus tu, itu buat dia orang kata apa, sebagai dia tahu macam mana dia nak handle diri dia, emosi dia dekat sekolah, macam mana dia nak handle dekat rumah. Semua aktiviti motor kasar, motor halus tu sebenarnya dia penting untuk harian dia juga. Untuk kuatkan tangan dia, emosi dia. Kan kalau kita buat aktiviti ni macam mengenai emosi sedih, gembira. So dekat situ dia bila dia dengan kawan-kawan, dia tahu kawan-kawan dia ni nak cakap pasal sedih ke nak cakap pasal bahagia. So dia akan menunjukkan reaksi ekspresi yang happy. Kalau kan kalau budak kalau nak buka paip kan bukan senang kan, dia bukan tak pandai sangat kan. So aktiviti kasar dengan halus tu semua meliputi semualah kehidupan dia. Daripada dia nak buka pintu kereta ke, dia pakai baju macam mana. Budak 5 tahun pun tak pandai pakai baju. Tapi sebabkan aktiviti motor kasar, motor halus yang dibuat tu, saya, ni pengalaman saya lah. Saya nampak bila dia banyak pegang benda keras, benda ringan, tangan dia tu kuat tau. Tangan dia kuat, so dia boleh nak pakai kasut sendiri. Hmm. Hmm. Sangkut-sangkut lah. Tak dengar. Suara macam slow. Tak dengar.
wifi ni wifi apa? Oh, suara cikgu tak dengar lah. Wifi slow kot. Tak boleh dengar. Lama. Sekejap Ha? Sangkut-sangkut lah. Tak boleh dengar. Saya cuba juga ni tak boleh. Hello. Okey, dah boleh dengar sikit. Dengar. Cikgu boleh dengar suara saya? Boleh, awak boleh. Dengar. Dengar. Dah dengar dah. Okey. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya. Sebab sebelum ni saya kerja cikgu Little Calypso, Tazkiyah Abim. Tahu tak Tazkiyah Abim? Pernah dengar Tahu? Tazkiyah Abim? Pernah. Lepas tu Pasi pun pernah, Swasta pun pernah. Ini pun swasta juga yang saya untuk ni. Mau tanya apa? Saya nak tanya pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam kemahiran manipulasi kanak-kanak? Penambahbaikan ya. Kita ni lah. Sebenarnya bagi saya lah bukanlah penambahbaikan tu bukan sekadar aktiviti, bukan sekadar bukan sekadar aktiviti dan motor halu motor kasar tu je. Sebenarnya penambahbaikan ni yang saya lah. Okay, saya cerita sikit. Ada budak 4 tahun yang pernah saya ajar dulu. Dia budak yang susah nak bercakap. Dia diam je. Dia akan cakap, dia akan cakap perkataan kita cakap balik. Contohnya, saya kata, Hana dah makan ke? Lepas tu dia kata, Hana dah makan ke? Dia ulang balik ayat saya cakap tu. Dia 4 tahun tau. Dia 4 tahun namanya Hana lah. Lepas tu saya banyak buat aktiviti dengan dia. Kita nak tengok dah tak boleh juga. Dia tak boleh dengan motor kasar dengan motor halus tu. Penambahbaikan tu sebenarnya yang boleh dibuat sebab itulah adanya sukan kat luar tu pasal kita ada sukan neka. Diorang akan berjumpa dengan orang lain. Maksudnya dia melibatkan sosial lah. Penambahbaikan tu, sosial tu penting. Sosial tu macam dia ada komunikasi dengan kawan-kawan dia. So bila dia ada sukan neka tu, dia berjumpa dengan kanak-kanak lain lah. So dekat situ dia mesti faham yang kawan-kawan aku bukan kat sini je. Sebab saya pernah jaga dulu budak 5 tahun tu, dia kata, teacher tu bukan kawan kita tu kan, kata, tu bukan sekolah kita kan. Bukan, itu kawan baru ya teacher. Tu kawan baru, itu sekolah lain tu. Oh yelah. Tapi tadi dia nak kawan dengan kita teacher, macam itu penambahbaikan sebenarnya. Dia mengenali orang lain lah. Kita nak cakap dia mengenali antara satu sama lain. Macam tu. Lepas tu aktiviti yang penambahbaikan apa lagi selain ni pengalaman saya je lah dengan budak-budak. Boleh. Sebab saya pasal penambahbaikan cerita lah. Bila dia jumpa kawan-kawan sampai ke sekolah, dia akan cerita sampai sekolah dia akan cerita dengan kawan-kawan lain. Semalam kan kita jumpa kawan baru kan teacher kan? Kita jumpa kawan baru. Seronok teacher. So dia rasa experience tu yang kita buat tu bagus lah untuk dia penambahbaikan. Selain tu apa penambahbaikan yang lebih baik lagi? Yelah
Macam aktiviti pun banyak menambah baikan juga. Macam tak semestinya kita buat motor kasar, motor halu je. Ada benda lain yang kita boleh buat sebenarnya dengan budak ni. Betul. Okay. Soalan lain, adakah kanak-kanak berumur 4 dan 5 tahun dapat melakukan pelbagai pergerakan mengikut irama? Kenapa mengikut irama? Pergerakan mengikut irama. Diorang dapat tak nak ikut irama, contoh macam pasang lagu, lepas tu diorang menari ke ikut irama tu. Okay. Kalau itu memang saya memang rasa boleh lah. Sebab budak-budak dia suka menari. Dia akan ikut apa yang cikgu buat. Contohnya lagu Gummy Bear tu kan. Gummy Bear tu. Gummy Bear ke lagu Baby Shark ke kan. Kalau kita tengok budak yang 3 tahun pun boleh ikut irama tu. Pasal dia boleh ikut gerak-geri tangan dia. Dia ikut apa yang satu-satu yang cikgu tu buat. Irama tu memang orang kata memang dunia diorang lah. Lagi lagu-lagu kanak-kanak tu. Hello? Dengar tak? Kalau binatang jadi agaknya lindung sikit. Dengar. Tapi memang sebab saya suka menari. Saya suka menyanyi. Kalau dekat semua tadi kan saya buat, memang diorang ikut. Memang diorang ikut lah, kecuali budak autism, budak yang terlalu malu tu dia macam ni je muka dia. Dia tak ikut. So tapi irama dan ikut rentak tu memang boleh. Sebab apa saya kata boleh? Sebab lagu-lagu tu diorang senang hafal. Lagu-lagu tu diorang dah terdedah dengan semua tu. So joget semua tu pun diorang pun tahu. Dan lagi lagu yang ala zam-zam, ala zam-zam, kuri-kuri tu kan. Alah tak ada line lah. Hello? Hello? Tak ada line. Tak ada line. Okay. Dengar tak? Dengar. Tadi line tak ada Line tiba-tiba hilang. Sorry ya. Macam itulah yang anak tu. Sebab kalau perasan lagu yang ala zam-zam tu kan. Itu nampak sekejap dia dapat. Kita buat sehari je dia dah dapat dah. Betul lah. Tapi saya pernah lah jumpa budak yang diam je. Budak ramai-ramai buat. Saya pernah lah kerja dekat satu cikgu mana saya kerja dulu. Cikgu Taskia Abi lah. Nak dengar sikit cerita tak? Budak tu dia 5 tahun dengan 6 tahun kan kita buat barisan. Perhimpunan pagi-pagi kan. Okay, saya nyanyi lah satu lagu tu. Lagu Gummy Bear saya tak silap saya lah. Lepas tu budak tu diam je macam ni. Dia 5 tahun, dia boleh bercakap, dia bukan ada masalah autism ke, tak ada. Tapi yang saya perasan dia banyak lukis gambar. Dia kalau menulis dia pakai warna hitam tu, dia macam conteng-conteng, dia macam emosi. Ada satu emosi yang rupanya yang saya tahulah dia tak happy lah. Maksudnya kehidupan itu mak ayah dia tu tak ada selalu dengan dia. Maksudnya ayah dia tu seorang pilot, mak dia seorang macam ni. So dia tak ada siapa-siapa. Dia rasa bosan dengan dunia dia kan. So kadang-kadang saya kan cikgu OT kan. Saya jaga anak dia semua saya jaga.
Saya lah bawa dia jalan-jalan, baru dia rasa happy. Sport ball nampak dia senyum. Macam tu lah. Lepas tu dia kata dekat rumah asyik gaduh je mama dengan ayah dekat muka macam tu kan. Jadi gaduh je. Lepas tu tak ada selalu dengan kita. Macam budak tu luar tau. Dia 5 tahun tapi dia pandai cakap. Memang cakap tu pandai lah macam orang dewasa. So saya macam macam ni rupanya. So bila kita terdedah dengan budak-budak, kita akan tahu budak ni boleh nampak something. Tahu? Budak ni boleh nampak something, ada seorang lagi budak ni tak bahagia. Ada satu hari tu saya kata, okay, semua boleh tak lukis gambar keluarga? Macam tu. Diorang lukis lah tak apa-apa semua tapi tak apalah. Yelah. Kan? Lepas tu ada seorang budak ni, dia lukis gambar kepala ayah dia kat bawah. Faham tak? Dia gambar dia macam ni, kepala ayah dia tu dekat bawah. Lepas tu macam ada kapak lah. Lepas tu saya kata, kenapa awak lukis macam ni Aziz? Kata, ayah selalu nak pukul ibu macam tu. Budak bercerita. Bila dia ada luahan tu, dia luah pada kita tu. Kita macam sedih lah. Sianya dia tak bahagia kan. So bila seminggu tu dia dengan saya kan, saya bawa dia pergi jalan-jalan. Kan saya kerja kat Bangi dulu. Kat Bangi tu saya bawa dia pergi Wonderland, Waterpark semua tu saya bawa lah. So dia macam happy. Bila dia balik rumah, tak nak duduk dengan cikgu dia cakap. So mak ayah dia sedar lah. Sebenarnya diorang tak selalu ada. Saya cakap dengan parent dia. Saya kata, ni dia ada lukis ni. Masa hari tempoh perkembangan tu kan. Perkembangan budak kan mak bapak datang. Saya cerita lah lepas tu dia kata, oh ya ke? Lepas tu dia macam sedih je mak ayah dia. Tapi kan memang budak-budak kalau korang mengajar kan, lama korang mengajar, korang mesti akan jumpa budak macam tu. Korang kena tengok je kalau budak tu diam sebenarnya dia ada masalah tau, dia tak happy. Dia datang kan dia diam, dia macam ni je kan. Ada yang mengantuk, tak semua mengantuk. Kita kena tengok awak kenapa ni, okey tak? Hari ni kat rumah buat apa? Hari ni dekat rumah macam mana? Kita ceritalah, dia akan luar. Kalau tak dia conti tu, saya tengok je dia conti macam tu. Dia tengok budak ni kenapa lah. Tu ujian lah untuk kita. Itulah risiko yang masa awak cakap tadi tu, apakah risiko jaga budak yang macam ni kan. Antara salah satunya macam tu juga. Risikonya ujian lah untuk kita. Kita tengok, kita belajar pengalaman tu kan. Ada budak yang macam ni yang yelah kalau awak tengok dia diam, dia melukis tu macam tu, mata dia macam tu kan. Saya ada tengok tau. Macam ni kan. Macam tu. Dia tak bahagia. Dia macam, saya pernah tengok lah budak macam tu. Tapi Alhamdulillah bila saya pujuk dia, saya cuba jadi kawan dengan dia. Saya jadi budak-budak lah. Kita kan kena jadi budak, kena masuk dunia dia. Budak cakap, kau buat apa ni kata, boleh tak nak main sama-sama dengan kau ni seorang-seorang je. Cerita kan. Kita masuk, start tu baru dia nak kawan kita. Macam tu lah di luar. Sorry lah panjang sikit. Tak apa. Itu pun boleh masuk dekat cabaran tadi. Sebenarnya. Okay. So, untuk kanak-kanak berumur 5 tahun pula, adakah mereka dapat mencipta pergerakan mengikut muzik menggunakan alatan muzik? Okay, alatan muzik kan. Agak senang susah sikit ayat ni. Alatan muzik sebab tadika dia tak ada terdedah dengan muzik kan. Dia maksudnya mainan muzik tu tak ada lah macam piano tu, gitar tu tak ada lah. Kecuali memang dah di sekolah muzik macam anak Datuk Siti Nurhaliza tu kan. Hafia tu kan. Dia memang daripada kecil belajar piano semua. Boleh lah, budak boleh kalau betul-betul minat, kalau mak ayah berkemampuan. Budak ni dia otak dia tengah fresh lagi tau. Sebab dulu masa saya mengajar kat Little Kelly, ada seorang budak tu memang mak ayah dia, memang budak tu suka main drum. So memang akan terlahirnya budak memang akan suka belajar sesuatu tu. Kalau kita tengok budak 6 tahun pun dia dah pandai main congkak, perasan tak? Dia dah tahu dah nak pergi ke rumah besar tu kan. So dia dah kalau yang dulu saya pernah jumpa kat Little Kelly ni, budak tu dia suka, mak bapak dia memang orang muzik. Dia macam mana yang terlahirnya dia pandai bermain muzik tu. Dia pandai main apa ni orang kata tadi aku cakap? Alatan muzik tu. Alatan muzik tu macam mana terlahirnya benda tu. Dia tengoklah family dia pula. Apa-apa kita tengok family dia. Sebab mak ayah dia memang bapak dia kalau datang pakai seluar yang hitam, jaket hitam tu kan. Menciti kat rambut. Memang orang ahli muzik.
Data Kelly kan semua Oh, macam orang yang T20 kan, orang kaya sikit kan. yelah. Kita tahu yang Swasta. di brand. Kalau kita perasan kan, memang ayah dia datang, mak dia dengar sini lipstick bibir hitamnya. Macam saya tengok je mak dia kan, macam tak sangka lah Esperia ni, betul saya cakap dengan awak, kalau awak kerja awak akan jumpa macam-macam orang, macam-macam parents. Parents, oh dia ni suka, teacher, dekat sini ada tak belajar muzik? Oh dekat Kelly tak ada belajar muzik, dia cakap macam tu kan. Oh ya ke sekadar dengar lagu, joget-joget, kita ikut joget tu adalah puan je tu. Oh ya ke tak apalah, ingatkan maksudkan lepas tu dia nak sekolah sini juga, dia nak sekolah Kelly tapi mak dia hantar ke sekolah muzik, memang dia pandai main muzik. Dia 5 tahun, dia 5 tahun rasanya. Dia macam belajar sikit-sikit lah, tapi memang saya tengok video mak dia buat, dia buat, memang dia boleh. Itu experience saya tau. Saya tak, ini yang saya pernah jumpa budak, bukannya saya bagi tahu ni pengalaman saya jumpa mak ayah dia. Tapi betul lah setahu saya, budak kalau boleh ke tak main tu, dia ikut parents sebenarnya. Ikut parent lah, mak dia suka main drum, memang budak tu pandai main drum. Tapi kalau yang budak-budak lain, boleh main. Tapi yelah sekarang ni kan mak bapak tak berkemampuan. Kan betul tak? Betul. Hanya pun ada alat muzik yang Hello Kitty yang itu yang buat gitar saja tu adalah. Mainan tu. Tapi kalau budak, kalau saya kata main gitar macam mana? Diorang tahu lah main gitar macam ni teacher. Diorang tahu tapi diorang tak reti. Macam tu faham? Tak pernah. Faham? Macam tu lah. Itu yang pengalaman saya jumpa parents lah. Awak cakap ni saya baru teringat ada parents yang suka main drum. Boleh lah. Bagi saya boleh dia meningkatkan perkembangan dia. Boleh. Okay. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak perlu mengetahui sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat pada anggota tubuh mereka seawal usia 4 tahun? 4 tahun. Ya. Apa boleh tahu benda tu bahaya atau tak bahaya? Sentuhan selamat ataupun tidak selamat. Selamat. Saya pernah jumpa budak berumur 4 tahun kan tadi? 4 tahun, okey. 4 tahun, 4 tahun pernah saya jumpa yang budak lelaki, saya pernah budak-budak kelas saya lah. Dia macam, dia usia apa, dia nak peluk kawan dia tu. Dia nak peluk kawan dia, si perempuan ni. Lepas tu dia kata, janganlah, teacher dia pegang kita. Macam tu. So dia faham yang diorang mungkin tak faham lagi yang kita ni muhrim, halal, haram. Diorang tak faham lagi yang tu. Tapi kita bila kanak-kanak ni dia tak ada dosa tau. Sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Dia memang kalau diorang belum akhir balik, diorang akan masuk diorang akan masuk syurga terus lah kalau belum akhir balik. Tapi sebenarnya perkenalan tu daripada 5 tahun tu kan, 5 tahun dalam buku Abim yang saya pernah belajar, Abim dia ada menekankan satu gambar yang di mana gambar ni elok tak lelaki ni pegang perempuan ni, tak elok. Macam tu. Sebab 5 tahun dia dah faham tau. Dia dah faham sebab dia nak meningkat ke 5 tahun. Dia nak meningkat ke 6 tahun. Sebab 5 tahun diorang dah start syllabus diorang belajar mana gambar yang baik bulatkan, mana gambar yang tak elok bulatkan, macam tu. Kalau yang segi bahaya tak bahaya tu macam pisau kan. Diorang tahu. Macam 4 tahun kita kan syllabus untuk yang bahaya tu mungkin kita tak belajar lagi lah untuk pegang pisau semua kan. Tapi diorang tahu benda tu tak boleh. Diorang tak banyak saya belajar, diorang tahu. Budak dia tak akan, dia kecuali budak yang selalu tengok mak ayah dia pegang lah. Contohnya mak ayah kata, ini tak boleh tau Hana, ini tajam. Tapi saya pernah belajar 4 tahun, memang saya kata, okey ini pisau. Lepas tu budak cakap, budak tu 4 tahun tau, dia kecil je. Dia kata lah, teacher itu tak boleh kan teacher kan, itu bahaya. Kalau tak kita bunuh orang kan teacher kan. Dia 4 tahun, dia pandai. Dia faham. Macam tu lah. Lepas tu apa lagi? Streka, benda bahaya. Kata teacher, ini kan panas. Dia tak tahu benda tu bahaya. Tapi kata teacher, ini panas kan? Tak boleh kan teacher? Macam tu.
So dia pandai tapi semua tu terdedah bahaya dengan tak bahaya semua. Dia terdedah dekat rumah tau. Pasal nak. Dia dengan mak ayah dia macam mana? Kenapa? Awak tak boleh datang sini. Sekejap budak ni. Ni tak pakai baju. Dia itulah pasal tak kalau yang budak ni dia tak boleh terdedah dengan dekat sekolah dia tak ada terdedah dengan benda macam tu. Tapi kat rumah je. Kat rumah je pegang sayang. Saya pegang ya. Ya betul. Dia dekat rumah lah dia tahu benda tu boleh, benda tu tak boleh. Kalau kat sekolah silibus kita macam mana? Kita tak terdedah dengan benda tu kan. Tapi 5 tahun adalah kita terdedah. Okey, ini perbuatan baik, ini perbuatan tak baik. Ada juga. Macam tu. Pasal tak? Ke saya salah? Apa yang saya cakap? Betul-betul. Sebab kat sekolah kita kan kita kena elakkan daripada benda-benda macam tu kat sekolah. Yelah. Kita semua pada rumah. Pasal nak? Kalau kat rumah, sebab apa saya tahu kat sekolah? Sebab saya kata saya lukis objek tu, saya saja lukis. Apa ni contoh saya bagi air panas. Diorang tahu air panas tu bahaya betul. Air panas tu kalau dicelup kan jadi teacher ini panas kan? Tak boleh ke teacher? Panas kan? So diorang tahu yang benda tu membahaya, tak selamat untuk diorang. Contohnya macam kes apa ni yang apa ni yang seorang tu Curang air tu. Siti Bainun tu kan. Ingat tak kes tu? Dia sebab benda tu bahaya kan. Tapi tak tahulah kes tu, tak apalah. Tak payah kita cerita lah. Macam tu lah. Tapi memang apa yang saya tahu kat sekolah kita tak terdedah benda tajam. Tapi dekat rumah diorang akan terdedah benda tu. Mak ayah diorang yang akan cakap ni tak boleh, ni Hairi contoh. Jangan. So dekat rumah diorang akan bercerita je. So kita tahu daripada situ. Okey, air panas ni boleh pegang tak? Tak boleh teacher, panas kan? Tak boleh kan? Itu yang 4 tahun. Tapi saya pernah ajar 5 tahun. 5 tahun memang dah pandai dah. Memang dah pandai. Teacher dia pegang kita punya buntut macam tu. Tak boleh kan teacher? Macam tu. 5 tahun boleh. Tapi kalau kita ajar lah benda bahaya tak bahaya. Okay. Apakah penting bagi kanak-kanak berumur 5 tahun mengetahui sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat pada anggota tubuh mereka? Sorry, cuba ulang balik apa? Mengapakah penting bagi kanak-kanak berumur 5 tahun mengetahui sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat pada anggota tubuh mereka? Okey, untuk yang 5 tahun kan saya cakap tadi, yang kita cakap tadi 4 tahun. Ini kita cerita 5 tahun. Tadi okey, dalam silibus 5 tahun yang pengalaman saya ajar tu, dekat situ kan kita ada cerita dalam buku teks tu kita cerita nilai-nilai murni. Betul tak? Dan dalam buku ni dalam buku pendidikan Islam lah biasanya ada. Dia menceritakan gambar ni orang muda membantu orang tua. Yang sebelah ni macam ni kawan dia tolak kawan dia. So dalam satu-satu gambar tu kita cerita dekat budak 5 tahun kan. Cuba tengok apa yang ada dalam gambar satu ni. Apa ni kawan dia ni apa? Kawan dia paling botol. Benda tu baik ke tak baik sebenarnya? Kita tanya diorang balik. Tak baik teacher. So diorang faham yang tu. So diorang bulatkan yang 5 tahun ada juga belajar mengenal air panas kan, air panas, air sejuk. Ada juga tapi tengok silibus lah. Kalau macam Tasik Abin dulu dia ada ajar juga yang pasal aurat. Perempuan aurat sampai mana? Aurat saya tanya dengan budak perempuan 5 tahun kan, aurat kat mana? Aurat tu apa teacher? So kita terangkan untuk 5 tahun. Aurat tu macam orang lelaki tak boleh tengok kita punya aurat. Saya cakap cintakan. Kita cakap macam bahasa kanak-kanak. Kanak-kanak ni kalau bahasa kita ni cakap macam orang macam kata kenapa macam tu dia suka buat muka memek macam tu. Kita ikut sekali. Kata tak boleh. Sebab tak tahulah mama suruh tutup rambut. Mama suruh pakai tudung teacher. Kenapa kena pakai tudung? Kita tanya nak tengok diorang faham ke tak faham. Supaya nanti masuk neraka, nanti kawan-kawan lelaki tengok mama cakap macam tu. So
Macam itulah. Sebab yang 5 tahun ni dia 5 tahun pun 5 tahun dia punya experience lagi atas sikit daripada 4 tahun. So dia mengenal objek pisau. Ada juga pisau yang diperkenalkan. Pisau ni pisau. Apa lagi yang objek yang ditonjok di dalam buku kanak-kanak? Pisau. Air panas, api. Okey, api ni warna apa? Api ni warna merah, warna oren teacher. Api ni boleh sentuh tak? Saya cakap macam tu. Boleh. Dia kata tak boleh teacher. Ada yang cakap boleh. Mengantuk dah. Yang boleh tu dia tak faham lah tu. So saya buat macam mana? Saya ambil mancis tu, saya suruh dia, okay, panas tak Aiman? Panas tak? Panas. So boleh ke tak boleh pegang tu? Tak boleh lah teacher, bahaya. Itulah tak boleh. So benda tu sebenarnya kita pun dalam Islam pun kita mengajar budak tu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sorry lah, huraian tu terlalu panjang sangat. Tak tahu lah korang dapat ke tak? Bolehkah kanak-kanak 4 tahun menunjukkan cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Macam mana tu? Sorry tau, saya terdengar. Bolehkah kanak-kanak 4 tahun menunjukkan cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Bila kalau 4 tahun dia faham ke tidak yang benda tu tak boleh jangkitan tu kalau dari segi tu, kalau 4 tahun Kalau saya jawab putus main. okay. Apa ni? Okay, kalau 4 tahun pula, okay, saya ni banyak cerita pengalaman saya dengan budak je. Kalau 4 tahun, memang ada budak yang ada setengah budak kan saya kata ada yang cepat tu dia akan cakap teacher diorang tak akan menunjukkan bagi tahu tapi menunjukkan ekspresi yang daripada aktif tak aktif. Kalau diorang datang diorang diam. Sebab kadang-kadang mak ayah, saya cerita pasal mak ayah lah, mak ayah yelah diorang pentingkan, yelah memang kerja dia nak sara anak dia semua tapi diorang sanggup hantar hantar tadika. Tapi dia tak pentingkan untuk anak dia tu akan berjangkit pula dekat anak orang lain. Lepas tu tadika taska pun kena tutup, betul tak? Sebab kita terlalu meluaskan. Tapi budak-budak tu dorang memang memang ada setengah budak dia dengar tu apa yang cikgu cakap, mak cakap. Kadang-kadang dia pakai mask tu setiap masa mak pakai mask. Dia batuk-batuk dia pakai mask setiap masa. Lepas tu dia kata teacher, mama suruh makan mama dia bagi ubat kan teacher 4 tahun. Mama dia bagi ubat kan, mama kata suruh makan ubat. Nanti sekarang kena kat kawan lain. Mama cakap macam tu. Diorang banyak belajar dengan mak bapak diorang lah. Macam tu. Tapi bagi saya budak 4 tahun ada yang batuk depan muka kawan dia kan. Dia batuk depan ke kawan dia. Tapi ada bagi saya sebilangan saja yang boleh jaga dirilah. Jaga keselamatan dia. Datang pakai mask, makan ubat. Tapi sepatutnya kalau ikut kita tak bagi budak-budak datang kalau dia demam kan. Dia demam, budak-budak demam. Macam itulah. Okey. Soalan seterusnya, bolehkah kanak-kanak 5 tahun menyatakan langkah-langkah pencegahan awal penyakit bawaan vektor? Ayat dia tu, yelah faham. Mencegah apa tadi? Bolehkah kanak-kanak 5 tahun menyatakan langkah-langkah pencegahan awal penyakit bawaan vektor? Penyakit vektor yang mana ni? Sorry, penyakit vektor. Dia macam penyakit yang berjangkit ke apa ke, boleh kat macam diorang ikut langkah-langkah pencegahan awal. Okey, faham. Kan ingat saya apa orang kata tu ingatkan balik masa COVID tu, ingat tak? Waktu COVID.
Okey, Okay. ini bukan yang budak ikut tahun kan? Budak kanak-kanak je kan? Bukan ikut tahun kan? 5 tahun. Oh 5 tahun. Okey, 5 tahun hmm, kalau diorang kan dulu kan kita masa COVID kan kita ada peraturan. Datang sekolah kena hand sanitizer dulu, basuh tangan dulu kan. Diorang bagi saya 4 tahun tu memang agak susah sikit. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun tu pemikiran diorang tu dah jauh tau. Diorang macam faham. Diorang boleh faham lah. Kalau saya kata okay, datang nanti bawa hand sanitizer. Diorang bawa lah. Main kawan diorang basuh. Diorang basuh. Lepas tu bila saya kata okay, air jangan kongsi. Budak-budak kan baik. Kau nak sikit air ke? Boleh dia bagi air. Dia berjangkit balik kan. So kita bagi tahu dah pernah lah COVID kan kita bagi tahu budak-budak. Okey sekarang ni COVID-19. Tahu tak maksud tu COVID tu? COVID tu kan bakteria saya cakap. Senang berjangkit betul tak? Saya kata macam tu. Ya betul teacher. Jadi tu teacher tak nak ada orang kongsi air. Jangan kongsi air. Saya cakap bawa air sendiri. Lepas tu kalau batuk tutup mulut. Lepas tu kalau semua-semua bawa tuala. So diorang boleh ikutlah semua tu. Untuk 5 dengan 6 tahun memang diorang dah boleh dengar. Orang kata senang jaga. Memang saya bukanlah saya cakap apa. Sebab saya pernah jadi 5 tahun dah lama kan. 5 tahun 6 tahun memang senang jaga. Tu je saya cakap. 5 tahun sebab ada yang 5 tahun dia dah pandai pakai baju sendiri. Kita fokus mengajar, kita fokus emosi diorang. Emosi, komunikasi, kita fokus kat situ lah untuk 5 tahun. Tapi memang 5 tahun dengan 6 tahun tu sebenarnya standard diorang sama tau bagi saya lah. Sebab pembelajaran diorang hampir sama. Komunikasi diorang, bahasa pun dah cantik, lengkap. Emosi diorang pun dah stabil untuk 5 dengan 6 tahun. 5 tahun memang dia boleh handle emosi dia. Kalau kawan dia buatkan macam cepat minta maaf. Diorang bukan jenis nak gaduh-gaduh, tak ada. Macam 3 tahun. Tapi diorang memang boleh ikut step lah. 5 tahun dengan 6 tahun boleh ikut step. Kalau saya kata pakai mask, pakai. Kalau bersin, diorang tutup dengan tuala. Sebelum balik basuh tangan. So diorang boleh ikut untuk elakkan daripada jangkitan tu. Masa saya pergi pasti Abin dulu, alhamdulillah lah belum lagi ada yang kena COVID masa tu. Tapi mak bapak tu adalah. Mak bapak tu ada. So diorang tak hantar nak pergi sekolah. Diorang kena kat rumah lah. Bukan kena ada sekolah. Macam tu. Ada kat bapak sendiri. So diorang, saya nak kata 5 tahun tu diorang memang boleh ikut. Kalau kita cakap macam tu lah, basuh tangan. Kalau bersin tutup mulut. Kalau nak elakkan jangkitan kan, jangan kongsi air. Kuku kena potong. Kan semua tu kan menyebabkan jangkitan. Nanti sakit perut. Kita dah potong kuku hari ni teacher. Nanti kita makan tak sakit perut dah. Macam tu. So daripada tu diorang faham. Itulah. Okay, faham. Senang cerita 5 tahun ni peringkat dia memang boleh faham apa kita cakap. Cepat tangkap. Kalau lagi budak sekarang ni dia cepat dah main game lah, TikTok Yelah. Ya, diorang memang kadang-kadang saya nak buka TikTok tu mana video pun tak tahu. Tapi anak buah saya 5 tahun dia pandai. Kat sini, macam tu. Sama. Memang boleh. Okay, pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif? Ayat saya nak cuba fahamkan ayat itu sebenarnya. Tapi tadi tak ada line lah tadi. Jadi macam cakap balik. Apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam aplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif? Ini bukan untuk berapa tahun kan? Ini untuk budak aja kan? Penambahbaikan Yep. Untuk budak tu sendiri ke apa? Untuk budak tu sendiri Untuk kanak-kanak lah. Ayat tu je soalan tu kan.
Ya, saya apa? Dia macam macam mana budak tu nak tahu cara diorang jaga kesihatan orang lah macam tu. Menambahbaikan. Macam mana dia nak tahu dia jaga kesihatan? Macam mana dia nak tahu dia nak jaga kesihatan dia orang tu? Yelah melalui, yelah budak ni dia tak akan tahu kalau kita yang tak ajar, betul tak? Tak, saya salah. Dia mesti ikut kita Betul. kan? Penambahbaikan tu bagi saya penambahbaikan tu macam mungkin macam tadi yang saya cakap, penambahbaikan tu okey. Penambahbaikan tu mungkin kita sendiri kena tunjuk dekat diorang. Macam mana nak wash hand dengan betul, dengan cara yang betul, penambahbaikan lah. So penambahbaikan tu bagi saya, kita cuba jangan bagi kita bagi tahu, biar diorang buat sendiri. Faham tak? Faham. Macam tu. Untuk penambahbaikan kan, manipulasi penambahbaikan, pernah dulu masa saya mengajar 6 tahun. Sebab 4 tahun tu dia mungkin tak ready lagi nak faham. 5 tahun dengan 6 tahun ni kalau diorang datang je, diorang dah tak payah cakap dah. Dia kata teacher saya basuh tangan ya teacher, boleh? Diorang basuh. Budak Little Caleb dia ada adab sikit. Budak Little Caleb diorang daripada family yang ada adab lah. So datang pergi basuh tangan. Saya pernah tengok mana diorang survivor sendiri. Saya padahal seminggu tu saya dah ajar tapi diorang sendiri beratur. Sendiri basuh tangan sendiri. Macam tu. Dia yang saya nampak, sebab tu saya kata tadi, yang penambahbaikan tu dia atas arahan kita. Macam mana cara kita bagi fahaman kat diorang, kita bagi arahan tu, biarlah diorang faham. Janganlah kita cakap bahasa kita. Faham? Bahasa kita kan tinggi. Kita cakap bahasa budak. Kita kena cuci tangan je. Jangan tak cuci tangan, nanti tangan kotor. Macam tu. So, bila saya ajar yang tu kan seminggu lepas tu saya tengok macam diorang basuh diri. Teacher, kita tak basuh tangan ke teacher? Kita tak ni lagi tu, kita tak pakai hand sanitizer pun balik. Macam balik. Hari tu masa saya kerja tadika, saya hantar budak tu balik. Lepas tu, teacher kita lupa pakai sanitizer. Lepas tu dia balik pakai. So manipulasi kata tu, penambahbaiknya diorang boleh survive benda tu sendiri. Diorang boleh. Untuk 4 tahun mungkin kita kena ajar. Untuk 5 dengan 6 tahun tu nampak yang diorang boleh. Diorang boleh fikir sendiri sebab sekarang ni budak memang dah lebih pandai dari kita. Saya rasa lah. Budak sekarang. Dia tak macam kita dulu. Kita dulu dengan cikgu cakap, kita tak tahu. Tapi macam itulah yang saya nampak. Dia nampak budak 5, seperti saya kata tadi, untuk 5 dengan 6 tahun, diorang memang boleh. Kalau awak ada rezeki kat mana-mana nanti praktikal, cuba awak bagi arahan, okey nanti sebelum datang atau apalah, letak botol air susun kat sini. Diorang buat tak? Diorang mesti buat. Mesti diorang buat untuk 5 dengan 6 tahun. Tapi kita tak boleh jangka yang 5 tahun semuanya akan pandai. Tak. 5 tahun ada yang daripada 4 tahun dia tak sekolah. 5 tahun pun dia tak sekolah, 6 tahun baru family mak ayah masukkan. Itu dia zero, tak tahu apa-apa. Saya dah pernah jumpa dah budak macam tu. Kesian lah. Macam tu. Maksudnya macam itulah. Bila penambahbaikan tu kita suruh diorang survive sendiri. Sebab 5 tahun, dah masuk 6 tahun, dah masuk 1, diorang dah kena pandai buat sendiri. Saya ajar 5 tahun, saya tengok je, saya ajar seminggu tu, lepas tu besok ini buat sendiri. Memang boleh. Tapi biasalah budak mesti akan lari sini, lari sana, betul tak? Ya kan? Semua nak mengadu macam ni, cepatlah mandi, kan saya cakap macam tu kan. Diorang mandilah, yelah gitu. Lepas tu diorang mandilah. So dia dah penambahbaikan tu adalah atas diri dia sendiri dan atas apa yang kita ajar. Dekat rumah mak ayah mungkin tak ada masa. Kalau ikut minit jam, antara kita dengan keluarga mak ayahnya, mana waktu yang lama? Mak ayah ke kita? Mak ayah. Tak ada waktu bekerja kalau ikut jam. Kalau anak-anak balik sekolah dah tentu dah makan tidur. Tak ada masa borak, betul tak? Betul. Esok pagi dengan cikgu balik. So macam itulah.
Macam tu. Macam saya cakap tadi, penambahbaikan tu sebenarnya daripada cikgu tu sendiri dan daripada mak ayah juga. Ada yang mak ayah berat. Tapi kan jangan, okey, macam saya cakap ni, saya kata dengan awak 5 dengan 6 tahun tu boleh. Memang boleh. Tapi ada saya jumpa memang ada yang tak boleh. So kita kena sabar sikit lah. Saya kata ada seorang budak nama Dija, 5 tahun kan, semua dah pandai pakai baju. Semua dah pandai bersetang diri. Ini nak buka pipe pun tak boleh tau. Semua dia macam anak orang kaya lah, semua benda orang buat untuk dia. Buka pipe tangan pun. So dia tak tahu apa-apa. Daripada zero. So daripada situ okay, Dija macam ni, buka pipe. Tak nak, sebab dia biasanya orang dalam yang dah buatkan untuk dia. Sebab tu saya kata 5 tahun tak semua. Tengok daripada rumah, tengok pada keluarga jugalah. Macam tu. Dia orang boleh penambahbaikan macam tu lah. Kita sendiri yang kena tunjukkan kita sebagai role model kepada Role model. kan, betul kan? Betul. Saya nak tanya, bolehkah kanak-kanak umur 5 tahun dengan 4 tahun menyatakan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat? Okay. Dia orang dapat pastikan tak makanan tu berkhasiat ke tak ke? Faham. Okey, sepanjang saya lah tengoklah. Sebelum ni saya pernah jadi budak ada yang datang bawa kuih, ada yang bawa kopok, ada yang bawa coklat, yang manis-manis tu. Dekat sini kan, yang saya nampak, budak tak ada 5 tahun dengan 6 tahun ni mungkin dia tak dapat bezakan lagi sebab dunia dorang apa, dorang suka makan gula-gula macam kita lah, kecil-kecil gula-gula, keropok. Tapi kecuali kita yang mengajar, kita yang sebab tu ada dalam syllabus KSPK, RPA semua kan ada makanan buah, apa yang sihat kan. Saya kata gula-gula tu elok ke? Tak baik rosakkan gigi kan? Kan kita baca pasal gigi. Boleh rosakkan gigi tak gula-gula, kita makan gula? Boleh. Tengok tu gigi Dija dah ngungak dah, tak ada gigi dah. Sebab kita makan gula-gula lah. So dekat situ dorang makan juga gula-gula. Pasal tu. Sebab masa kecil dorang nak menikmati hidup dorang tu sebagai kanak-kanak. Dorang nak menikmati hidup dorang macam kita lah. Dulu kita makan, mana ada orang larang, betul tak? Nak makan gula-gula tak ada kan? Macam dorang, tapi kalau kita ajar dorang faham. Contohnya saya cakap dalam label makanan yang ada dalam buku, keropok ni sebenarnya tak boleh makan tau. Saya cakap dengan budak-budak tu, kenapa tak boleh makan teacher? Sebab dia tak baik untuk kan kita cakap lah, tak baik untuk kesihatan. Awak kena makan apa pagi? Pagi sarapan apa? Saya pernah ajar budak kita Caleb, pagi sepatutnya sarapan apa? Pagi sarapan nasi lemak ke, benda sihat lah. Kalau kita tahu nasi sebenarnya elok kan pagi. Nasi lemak sebenarnya elok, ada ingat berat kan? Tapi sebenarnya nasi lemak elok sebab dia nasi. Saya cakap lah, makanlah nasi lemak ke, bihun ke, saya tonjolkan. Okey, saya kata, besok teacher nak Dija bawa bihun. Teacher nak besok Arif bawa nasi lemak. Ni bawa kuih. Macam tu. So, besoknya diorang bawa. Ini makanan untuk sarapan pagi. Ini makanan yang sihat. Oh, teacher kalau gula-gula tu tak elok ya teacher? Gula-gula tu boleh makan tapi jangan selalu. Saya cakap macam tu. Oh, teacher kalau kita makan contohnya Diorang akan cakap, teacher kalau kita makan telur goreng ke boleh ke teacher? Boleh. So diorang belajar kat situ. Oh okey. Lepas ni tak nak lah bawa kopok dah. Diorang tak bawa kopok dah. So kalau lepas saya cakap tu, habis lah. Dah sebulan lepas tu, saya dah tengok apa semua seorang bawa nasi lemak, seorang buat bihun ni. Lepas tu mak kata, teacher anak saya ni nak makan bihun lah pula. Pagi selalunya dia nak betul tak air gas tu kan, ada yang pada bagi air gas.
Saya cakap Oh, ada sebab kita mak bapak ni dia nak ikut kehendak anak-anak sebenarnya. Macam kita ni, tapi tak boleh ikut sangat. sebab kita ni, saya pun belum ada anak lagi. So saya pun tak faham apa perasaan kita sebagai mak, betul tak? Kesian nak aku nak ni kan. Lepas tu saya cakap lah, air gas tak elok minum ya. Saya cakap macam tu, air gas boleh jadi apa? Tak baik untuk usus, boleh jadi besar. Saya cakap macam tu, tak baik untuk kesihatan. So sebenarnya diorang tak faham untuk kesihatan. Diorang takkan faham yang tu. Saya akan cakap tak elok untuk kita. Saya cakap macam tu, tak elok, tak baik untuk kita. Saya cakap macam tu. Macam saya cakap tadi, diorang dapat bezakan makanan sihat dengan tak sihat bila kita yang bagi tahu sendiri. Kita sendiri yang labelkan, kita sendiri yang buat aktiviti tu. Macam saya kata aktiviti tu, besok Dija bawa bihun, bawa biskut, macam tu. Lepas tu tengah hari, kalau kat sekolah kan ada makan tengah hari. Tengah hari nasi, saya kata tengah hari sepatutnya makan apa? Tengah hari makan apa depan awak tu? Apa kat tangan awak? Nasi. Kena makan nasi. So diorang dah ada habit tu biasa. Rasanya kalau sampai rumah pun mesti diorang Sabtu Ahad mak bapak diorang bagi makan nasi. Kan? Sebab tu dekat sekolah pun sebelum dekat sekolah kita bukan bagi makan je. Okey anak-anak semua makan. Macam tu je. Lepas tu kata baca doa sebelum makan dulu ya. Baca doa. Lepas tu kita cakap lah sikit. Okey pagi ni kita makan roti. Roti coklat ni sihat tak? Ini adalah menu pagi. Kita cakap situ. Pagi-pagi kita makan roti. Ini semua makanan yang elok ya. Macam tu. Tengah hari makan apa? Petang makan apa? Petang kita minum air teh dengan cekodok petang-petang. Kita kat situ proses diorang belajar dekat sekolah tu. Diorang proses belajar satu-satu. Sebab 5 tahun boleh. Dengan 6 tahun. 4 tahun pun boleh jugalah. Pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam pengamalan makanan yang sihat dan selamat terhadap kanak-kanak? Penambahbaikan Awak okey ke nampak macam pening ke tak ada? Nampak macam awak faham ke saya cakap? Ke saya cakap cepat sangat? Faham. Dekat sini awak seorang je ke? Ke ada lagi? Saya tengok awak seorang. Seorang je. Apa ni untuk penambahbaikan lagi untuk pemakanan kanak-kanak kan? Penambahbaikan tu lagi selain daripada yang kita sebagai cikgu tu kita nak tunjuk lagi, selain daripada tu yelah label makanan lah dekat sekolah. Dekat sekolah kan, dekat taska tadika kan kita ada label pemakanan. Okey, Isnin pagi makan apa? Itu penambahbaik untuk makanan. Kita tukarlah menu yang lain, menu yang lebih sihat. Yang kita tahu yang untuk makanan untuk budak-budak ni yang saya tahu dekat tadika atau taska, diorang akan sediakan satu jadual Isnin makan apa. Isnin pagi, tengah hari, petang. Isnin sampai Jumaat makan apa. So penambahbaikan tu kita tukar bagi budak kenal, teacher hari ni makan apa ni? So diorang akan tengok, teacher benda ni pun baik untuk makan. Kita memperkenalkan makanan lain. Selain roti, selain biskut, apa lagi? Okey, pagi kita buatlah menu lain pagi. Penambah baiknya adalah untuk diorang tahu ilmu. Diorang tahu ini makanan yang baik. Kita tukar menu. Diorang kenal makanan tu cicit contoh. Apa makanan pagi yang penambah baik makanan lagi? Selain roti, air. Buah ke? Betul lah tu. Okey, buah pun boleh lah. Buah macam apple kan. Apple 5. Lima tak. Kita memperkenal, yelah macam kuih. Bila kita kenalkan diorang kuih, so diorang tahu yang benda ni elok untuk waktu pagi makan. So kita bagi diorang kenal, ini kuih apa, sambil tu diorang boleh kenal itu kuih apa. Kan? Yang ini, ini kuih donat.
kuih donat ni eloklah untuk makan pagi. So kita bertukar-tukar menu kan, benda tu kan. Pagi kadang Taska tadi kan ada buat nasi goreng, betul? Ada buat Ah, bihun pagi. So kita penambah baik tu sambil kita macam saya kata tadi lah, sambil kita bagi diorang makan, kita bagi tahu apa yang diorang makan tu. Benda tu oh, penambah baiknya, diorang dapat tahulah ini bihun, ini kuih, ini air apa. Penambah baiknya juga untuk dia juga sebab dia akan ingat balik apa yang cikgu bagi dia makan. Kalau dia balik sekolah, mak cakap makan apa tadi, dia ingat. Dia ingat. So baguslah, pembelajaran tu bagus untuk dia. Untuk harian seseorang kanak-kanak tu lah. Okay, tu penambahbaikan dia dah. Sebab tu ada ah, label-label dekat sekolah, label pagi makan apa, tengah hari makan apa, malam, petang makan apa, macam tu. okay. Okay, ni soalan yang bukan untuk kanak-kanak lah. Okay, Pada cuba pendapat lah. cikgu, Hmm. apakah yang perlu kami lakukan sebagai student PKK ni? Lakukan sebelum jadi seorang guru dalam bidang ni. Apa yang kita orang perlu buat lah sebelum masuk jadi guru kat tadika tu. Hmm. Okay, apa yang kita orang perlu lakukan? Persediaan lah ni. Ha, Persediaan tu ialah apa yang patutnya kita buat sebelum kita masuk dalam bidang ni. First, bagi saya sendirilah, first kita kena tahu banyak cabaran yang kita akan jaga apa ni dalam okay. Sebelum kita nak masuk dunia kanak-kanak ni, dunia kanak-kanak lah dalam bidang ni, first kita kena tahulah kita akan belajar yang diploma tu kan pasal kanak-kanak. Kita kena orang kata kita kena ada knowledge. Knowledge tu kita tahu apa kita nak buat untuk kanak-kanak tu. Macam kita akan ada kemahiran lah. Kemahiran dan kita kena berleluasa dalam bidang ni. Ada kursus dan kita tengok pengalaman orang yang buat aktiviti macam mana untuk pengembangan motor halus, motor kasar. Tapi cabaran ni bukan tu je lah. Macam cabaran kita nak handle budak. Bukan senang lah kita nak handle budak ni, pencabaran lah. Bukan kita ke depan dia juga dengan mak ayah yang hari-hari hantar, yang mungkin ada mak ayah yang parents yang agak cerewet sikit, yang macam awak cakap tadi kan, mungkin dia cerewet sikit. Lepas tu kita kena banyak bersabar, kita bukan akan jaga budak yang normal sahaja, budak yang ada kekurangan macam autism, hyperaktif. Saya pernah jaga budak hyperaktif juga, memang kena banyak sabar lah. Kalau awak nak tahu, pernah dulu ada satu taman yang dekat tadika saya tu, budak tu dia berak dia tu, dia hiasi dekat taman tu, habis taik dia. Masa tu bukan saya jagalah, cikgu lain jaga. Tapi mungkin cikgu lain tu dia terlepas pandang ke apa kan. Kita nak basuh dia punya taik tu. dengar lah. Lain slow kot. Tak dengar suara. Tak dengar. Tak boleh. Tak dengar. Dengar suara saya? Dengar. Saya tak dengar suara cikgu. Kejap. Tak boleh dengar lah. Macam mana dia? Kejap Okey je.
Okey, cuba cikgu cakap. Oh, tak dengar. Kenapa? Hmm. Hmm? Tak boleh dengar pula. Alamak. Hmm. Lain pun problem ni. Soalan dah habis dah. Dah habis soalan dah. Ataupun tamatkan kat sini je lah. Sebab tak dengar suara. Uh. Boleh type. tak, tak boleh baca lah. Main slow. Hmm. Tak dengar. Belum. Tak boleh dengar. Kenapa yang tak boleh dengar? Hmm. Cuba cikgu keluar lepas tu masuk balik. Boleh tak? Ha? What? Tak dengar. Sorry. Kejap. Kalau Annie, dia ada. Hmm. Tak apalah. Itu saja kot saya nak ni. Sebab saya pun tak boleh dengar cikgu cakap. Tak tahu kenapa line siapa yang ni. Saya tamatkan kat sini je lah. Sebab yelah soalan dah habis. So kita end kat sini je. Boleh? Okay. Sorry. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Yes. Okay. Mula. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Rasyada binti Roslan. Umur 18 tahun. Pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 2 di Universiti Selangor. Okay. Jadi hari ni tujuan saya buat Google Meet ni untuk interview Cikgu Tadika lah. Okay. Boleh Cikgu perkenalkan diri dulu? Nama saya Siti Khadijah. Saya berumur 20 tahun. Saya mengajar sebagai Cikgu Taska. Okay. Nak panggil puan ke? Cikgu Siti je. Cikgu Siti. Okay, Cikgu Siti. Okay, Cikgu Siti. Saya tanya soalan pertama ya. Berapa lama Cikgu Siti telah berada di dalam industri pendidikan awal kanak-kanak ini? Setahun lebih. Hampir 2 tahun lah.
Oh, betul. Okay. Apakah cabaran yang telah Cikgu Siti lalui sepanjang jadi seorang guru kat tadikan? Cabaran. Kalau budak buat perangai tak dengar cakap, itu lah macam cabar. Apa? Betul. Okey, soalan ketiga, dalam bidang ni, adakah menjaga kanak-kanak mempunyai risiko yang tinggi? Bagi saya lah kan, agak risiko lah kalau tak boleh tahan dengan sikap budak, kalau budak buat perangai. Kalau bagi saya lah, kalau bagi orang lain. Okey. Lepas tu, apakah yang Cikgu Siti akan lakukan kalau berdepan dengan mak ayah yang ada banyak karena? Macam tu. Kalau bagi saya layan je. Apa yang dia nak, kita ikut je. Kita cubalah jadi yang the best lah untuk anak dia. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, Cikgu Siti mengajar dekat Tadika ni. Tadika apa namanya? Kalau Untuk saya Taska. Kalau Tadika Wisi Gemilang. Okay. Dia Tadika dengan Taska ya? Okay. So, soalan seterusnya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dapat meningkatkan kemahiran motor halus dalam setiap aktiviti yang dilakukan? Boleh lah meningkat. Kalau macam aktiviti tu boleh dia buat. Boleh. Okay. Soalan kedua, kalau kanak-kanak umur 5 tahun pula? Kalau kanak-kanak 5 tahun boleh? Boleh juga. Mudah tak diorang nak tingkatkan kemahiran motor halus tu? Tengok juga kalau dia fokus, dia boleh. Kalau dia tak fokus, kalau dia tak fokus tak semestinya dia tak boleh. Dia still boleh. Cuma macam lambat sikit. Okey. Jadi pada pendapat poin Cikgu Siti, kan yang boleh dilakukan dalam motor halus ni macam Apa nak saya bagi. tak dengar? Saya tak dengar tadi. Apa? Boleh ulang balik? Boleh. Apakah penambahbaikan yang boleh Baikan. dilakukan? Penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam kemahiran motor halus ni supaya kanak-kanak tu mudah mencapai kemahiran motor halus mereka. Macam buat aktiviti tu tak payah macam mana saya cakap. Aktiviti tu tak payah macam terlalu susah lah untuk dia boleh apa, motor halus dia boleh ni. Macam Okey, soalan seterusnya. Adakah kanak-kanak umur 4 tahun boleh mengembangkan motor kasar pula? Kemahiran motor kasar mereka? boleh. Perkembangan motor kasar boleh. Macam aktiviti perkembangan motor kasar kita main fizikal. So boleh untuk kanak-kanak berusia 4 tahun boleh meningkatkan motor kasar. Kalau kanak-kanak 5 tahun dia lebih expert lah, lebih senang lah, lebih mudah. Contoh diorang punya kemahiran motor kasar yang diorang boleh capai, boleh bagi tahu? Macam kita bermain bersukan, macam suruh dia apa, kita bagi dia kerja, suruh dia buat, dia boleh.
Um, Sekejap. Okey, soalan seterusnya, mengapakah kemahiran manipulasi penting dalam perkembangan fizikal kanak-kanak 4 tahun dan 5 tahun? Kira manipulasi. Saya pun tak apa. Adik ni. Adik tak boleh. Saya pun tak boleh nak cakap lebih untuk tadika sebab saya bukan cikgu tadika. Saya cikgu taska. Untuk tadika saya kurang sikit. Oh, okey. Tak apa. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dan 5 tahun dapat melakukan gerakan mengikut irama? Boleh. Maksudnya diorang dapat cipta gerakan sendiri ikut muzik. Oh, boleh. Untuk tadika, untuk kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ni boleh lah. Diorang lebih minat kepada muzik ke? Betul. Pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam pergerakan berirama terhadap kanak-kanak ni? Macam aktiviti yang diorang suka. Dia dapat buat gaya sendiri. Dapat berseronok dengan kawan-kawan. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak perlu mengetahui sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat pada anggota tubuh mereka seawal usia 4 tahun? Kita memang digalakkan lah untuk ajar budak-budak sentuhan selamat atau tak selamat lah. Bagi dia tahu. Tak adalah nanti kalau kat luar orang tengok dia buat macam ni, macam tu, benda baik, benda tak baik. So digalakkan lah. Okay. Mengapakah penting bagi kanak-kanak 5 tahun untuk dia tahu sentuhan selamat dan tak selamat pada anggota tubuh mereka? Kita tak nak dia buat depan orang, nanti orang tengok benda ni tak elok, benda ni elok. Nanti orang akan cakap dekat sekolah dia tak belajar ke? Betul. Soalan seterusnya, bolehkah kanak-kanak 4 tahun tunjukkan cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Apa soalan depan tu? Bolehkah kanak-kanak berumur 5 tahun cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit? Mengelakkan jangkitan penyakit? Kita kena bagi tahu dia. Ini penyakit bahaya. Ini penyakit. Sekarang kan macam-macam penyakit ada. Bagi tahu dia. Bagi dia faham penyakit tu, bagi dia tahu penyakit tu bahaya. Kalau kanak-kanak di tadika Cikgu Siti, kanak-kanak tu selalu tak macam dia boleh cuba untuk ambil langkah-langkah pencegahan awal? Boleh? Ada? Selalu. Pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam
kemahiran membuat keputusan untuk konteks kesihatan diri ni? Kemahiran untuk macam mana? Macam macam ni cakap. Macam kanak-kanak tu boleh buat keputusan untuk kesihatan diri diorang. Dia tahu yang dia tu tengah sakit. Macam diorang boleh elakkan ke, macam mana diorang nak elakkan tu. Macam budak yang tak sihat, diorang banyak kan semuanya datang mengadu dekat cikgu. So diorang sakit, diorang mengadu. Lepas tu diorang diarahkan lah. Untuk baring ke, untuk call parent ke, bagi tahu. Kalau macam diorang sendiri yang nak ni kurang lah. Diorang tak seberapa. Soalan seterusnya, adakah kanak-kanak berumur 4 tahun dapat mengenal pasti makanan dan minuman yang sihat? Macam diorang tahulah makanan. Dia ikut budak, tak semua budak akan tahu benda tu makan sihat, makan sihat. Kalau macam budak ni dia ajar dekat rumah dia, mak dia dah sediakan kata ini makanan sihat, ini makanan tak sihat, mungkin dia boleh tahu itu makanan sihat ke tidak. Kalau dah terbiasa makanan macam jajan, pagi-pagi dia dah makan jajan, itu kurang, dia kurang. Kanak-kanak dekat tadika tu, diorang selalu ke bawa macam makanan tak sihat macam jajan tu semua? Jarang lah, kebanyakan diorang bawa kuih. Oh. Kalau dekat tadika, makanan yang selalu diberi pada murid-murid tu makanan yang macam mana? Kita orang masak macam pagi tu diorang sediakan sendiri, parent yang sediakan pagi. Kalau tengah hari diorang makan, pihak tadika yang masak, makan nasi ikut menu. Kita orang ada menu. Okay. Jadi pada pendapat Cikgu Siti, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam pengamalan makanan yang sihat dan selamat terhadap kanak-kanak? Makanan yang sihat. Kalau dia makan makanan yang sihat, dia akan dapat protein yang dia akan dapat apa? Dia macam kalau kita makan jajan, nanti kita akan mengantuk. Otak kita pun macam slow, kita kurang, kita punya sel-sel kurang lah nak berfungsi. Kalau kita makan makanan yang tak sihat, tak adalah tak sihat. Makanan macam jajan, kalau kita makan ambil pagi, bagi anak-anak tu macam kurang ni lah, tak elok lah. Lepas tu soalan yang terakhir, pada pendapat Cikgu Siti, apakah yang perlu kami sebagai pelajar lakukan sebelum kami menjadi seorang guru dalam bidang pendidikan kanak-kanak? First, kena banyak sabar. Kita tengok macam comel, tapi kita dah duduk dekat situasi tu, kita akan tahu perangai dia macam mana. Kita boleh nak ikut budak kanak-kanak punya perangai, tapi tengok pada situasi. Kalau time belajar dia tak nak dengar cakap kita, kalau tak nak dengar cakap kita, dia buat perangai, nanti kita yang rasa macam anak aku ni tak dapat lagi apa yang aku ajar. Kawan-kawan dia dah dapat. Kita kena tekan sikit lah.
boleh kalau nak bermain, nak nak main sama-sama, boleh. Cuma kalau time belajar tu kita kena fokus sikit lah untuk dia. Kena tegas lah macam tu. Kena tegas sikit. Nanti kawan-kawan dia dah dapat, dia stay macam tu. Dia tak nak nanti parent cakap, datang sekolah sini anak dia tak dapat apa-apa. Nanti cikgu yang disalahkan. Kan macam tu. Kena tegas sikit lah. Boleh kalau nak bermain, nak bermanja dengan budak-budak. Kalau ada time kita kena tegas, kita kena tegas. Okey, jadi itu saja soalan dari saya. Terima kasih Cikgu Siti. Okey, sekejap. Lepas ni kawan saya nak interview lagi seorang cikgu. Boleh? Nak interview terus? Tapi sekejap. Okay. Sekejap saya panggil.